من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب زدنا علما نافعا وفهما مستقيما وهدى لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم ونعرف به نواهيك وصراطك والهم الملائكة المقربين واخرجنا من الظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك ومدلنا أسرار حكمتك يا رب العالمين رب اشرح لنا صدرنا ويسرنا وحدة من لساننا قال الشيخ سنة لنا فعمل في الدارين sekarang. Dan bersalahan Mu'tazilah yang berkata mereka itu Mu'tazilah dengan bahawasa sekalian hukum itu sabit dengan akal. Dan syarak itu hanya sahaja datang ia syarak menguatkan baginya. Dan bersalahan Mu'tazilah, mazhab Mu'tazilah, dia katanya berkata mereka itu bahawasa sekalian hukum itu sabit dengan akal. Segala hukum wajib, sunat, apa dia semua sabit dengan akal. Bukan sabit dengan syarak, tidak. Tak sama dengan mazhab Asy'ari. Mazhab Asy'ari semua sabit dengan syarak. Kesemua mana-mana bagai hukum syarak sekalipun, bagai-bagai hukum tu sabit dengan syarak kesemua. Wajib itu, wajib ini, haram tu, haram ini, sabit dengan syarak kesemuanya. Mengenalkan Allah Ta'ala pun sabit dengan syarak juga. Adapun mazhab Maturidi, dia katanya segala hukum syarak lain daripada mengenalkan Allah itu sabit dengan syarak. Hanya mengenalkan Allah Ta'ala itu sabit dengan akal. Datang Mu'tazilah, dia kata semua tu sabit dengan akal. Hukum-hukum semuanya sabit dengan akal. Dan syarak itu hanya sahaja datang ia syarak menguatkan baginya bagi akal. Jadi semua segala hukum tu sabit dengan akal. Syarak datang untuk nak sokongkan akal, untuk nak menguatkan akal. Jadi maknanya tak ada syarak pun dah sabit hukum lah. Sebab kita ada akal, mengikut Mu'tazilah, semua segala hukum tu sabit dengan akal. Orang kita kalau ada akal, sabit hukum di atasnya. Walaupun tidak datang syarak. Hanya syarak datang bangkitan Rasul tu untuk nak menguatkan, nak menyokongkan saja. Maka hasil bahawasanya segala mazhab itu 3 mazhab. Yang pertama mazhab Asy'ariyah, iaitu bahawasa segala hukum sekalian hukum sabit dengan syarak. Sabit dengan syarak. Jadi maknanya kalau tidak ada datangan syarak, tidak ada bangkitan Rasul, maka tidak ada hukum wajib, sunat, haram, makruh lah di atas manusia yang berakal. Tetapi dia katanya dengan sabit dengan syarak, tetapi syaratnya akal. Dengan maknanya hukum syarak sabit, hukum segala hukum sabit dengan syarak. Tetapi kalau siapa tidak ada akal, tak sabit hukum juga dia orang tu. Maknanya kalau dia orang mana-mana siapa yang ada akal, maka terdapat syarat untuk nak sabitkan hukum syarak pada diri dia. Walaupun syarak dah datang sekalipun, tetapi dia tidak mempunyai akal, maka untuk orang tu tidak sabit hukum syarat, hukum juga pada dia. Seperti orang gila, walaupun syariat Nabi Muhammad dah ada,
Tetapi dengan sebab keluputan syarat nak pakai hukum, maka ialah syarat tu ialah akal, maka tak sabit hukum pada dia. Dengan maknanya orang gila tidak ada yang wajib atasnya, tidak ada yang sunat baginya, tidak ada tegahan, larangan haram makruh di atas dia. Sebab syarat tidak ada. Apa dia? Tidak ada syarat keluputan akal. Dan kedua, mazhab Maturidiyah, iaitu tafsil antara wajib ma'rifah dan antara sekalian hukum yang lain. Jadi mana tafsil macam mana? Kalau wajib ma'rifah mengenalkan Allah, itu tak terhenti di atas ada syarak. Semata-mata ada akal, dah wajib. Nah, adapun hukum-hukum lain lagi yang wajib, yang apa lain-lain lagi itu terhenti di atas datangan syarak. Dengan maknanya disedianya kalau ada akal walaupun syarak tidak datang, wajib mengenal akan Allah. Kalau tak kenal Allah, jadi maknanya orang yang belum bangkitkan Rasul tu salahlah kalau tak kenal Allah. Tapi kalau mazhab Abu Hasan Asy'ariyah, dia katanya tidak salah manusia yang antara dua nabi, seperti orang Arab belum pada bangkit belum pada bangkitan nabi itu, tak salah kalau tak kenal Tuhan. Sebab tidak datangan syarak. Begitulah. Ketiga, mazhab Mu'tazilah iaitu mazhab Mu'tazilah bahawasa segala hukum sekalian hukum kesemua sabit dengan akal kerana dibinakan atas mu'ilak dan keji yang akli keduanya, mu'ilak dan keji. Sebab Mu'tazilah kenapa dia kata semua tu sabit dengan akal? Sebab dia bina di atas kaedah di isi mereka. Di isi mereka, di isi orang Mu'tazilah, dia katanya elok keji akli kedua. Dengan maknanya benda yang elok, benda yang akal kata elok. Benda keji ialah benda yang akal kata keji. Ini di isi Mu'tazilah. Maknanya sekali lagi, maknanya begini. Orang Mu'tazilah, dia kata benda elok ialah benda elok. Jadi mana di kita ni ada benda yang elok, ada benda yang keji. Maka elok-elok, benda yang elok ialah benda yang akal kira kata elok, eloklah benda tu. Benda keji, benda yang akal nampak kata keji, maka benda tu kejilah. Maka dia tidak pulang kepada syarak, tidak. Dia kira dengan akal. Akal nampak kata keji, kejilah benda tu. Akal nampak kata elok, eloklah benda tu. Jadi kalau kita kira dengan akal, seperti kalau kita nak makan ayam, kita sembelih. Kalau kita nak makan ayam tu, kita sembelih. Kita nak kena sembelih dulu ayam tu. Maka sembelih tu masuk kira dengan akal. Masuk katanya elok ke keji? Baik ke jahat? Kalau kira dengan akal. Kalau kita kira dengan akal, sembelih tu potong leher dia, tak jadi kesakitan pada dia. Tak jadi buat nyanyi kepada dia. Jadi buat nyanyi kepada dia lah. Buat kesakitan pada dia, pada ayam tu yang kita sembelih. Maka dikira kata sembelih binatang tu benda keji, kira pada akal. Maka tak elok lah. Kalau kira nak bagi nampak katanya, orang Mu'tazilah, dia i'tiqad, kaedah dalam mazhab dianya, al-hasanu ma hassanahul aqlu. Bahasa Arab katanya al-hasanu ma hassanahu al-aqlu. Al-hasanu, kalau nak tulis bahasa Arab, al-hasanu ma hassanahu, tulis ha sin nun, lepas tu tasydid pada sin, hassanahu, ma hassanahu al-aqlu. Maksudnya
Al-hasanu, perkara yang elok, perkara yang baik, perkara yang sesuai. Ma hassanahul aqlu, barang yang mengelokkan dia oleh akal. Mana akal nampak kata elok, eloklah benda tu. Jadi keputusan pulang elok keji, putusannya akal. Satu lagi. Al-qabihu. Alif lam qaf ba ya ha. Al-qabihu ma qabbahahu. Ma qabbahahu. Qaf ba ha, lepas tu ha. Ma qabbahahu al-aqlu. Maknanya al-qabihu ma qabbahahu al-aqlu. Al-qabihu, benda yang keji, yang uduh, yang tak sesuai, benda jahat, begitulah. Ma qabbahahu al-aqlu, barang yang mengkejikan dia oleh akal. Mana akal hukum kata keji, akal nampak kira kata keji, kejilah benda itu. Maka jadi terbina di atas kaedah mereka, katanya kalau elok, benda yang akal kata elok. Benda yang keji, benda yang akal kata keji. Maka bina di atas kaedah itu, maka jadi keputusan kita elok keji ni di sisi mereka ialah akal. Keputusan benda ni elok keji, maka ialah akal. Maka terdiri jadi akal itulah yang membuat keputusan. Sebab tu mereka kata tak perlu kepada ada syarak nak sabitkan segala hukum. Sebab tu mereka katanya tak perlu kepada datangan syarak untuk nak sabitkan hukum. Semata-mata ada akal, dah boleh kira dah. Apa yang sepatut buat, apa yang tak sepatut buat. Elok buat, tak elok keji, jangan buat. Sebab dah kira dengan akal. Lepas tu Allah Ta'ala bagi akal ke tidak, manusia zaman mana-mana sekalipun ada Nabi, ada syarak ke tak ada syarak, Allah Ta'ala dah bagi akal. Akal itulah kira katanya baik, elok. Benda baik, benda comel. Akal nampak kata benda ni comel, buatlah. Benda ni benda keji, jangan buat. Jadi mana boleh tahu dah. Semata-mata anda akal dah boleh tahu kata apa benda sepatut buat, apa benda yang tak sepatut buat. Sebab dah ada akal. Baik buat. Jahat jangan buat. Dah tahu dah mana yang dilarang, mana yang disuruh. Tak begitu ya. Mana yang dilarang, mana yang disuruh, dah tahu dengan sebab ada akal. Baik kena buat. Jahat jangan buat. Mana benda baik, benda elok disuruh buat. Benda jahat, benda keji dilarang buat. Kena ada syarak ke tidak? Jawabnya tak kena ada syarak. Lepas tu datang apa faedah pula? Kalau akal dah ada boleh buat keputusan, hanya syarak datang untuk jadi sokongan saja. Kalau dalam musyawarat mana syarak tu salah katanya tolong akik tangan sokong saja. Begitu. Itu orang Mu'tazilah. Adapun di sisi kita Ahli Sunnah wal Jamaah, di sisi kita Ahli Sunnah wal Jamaah, di sisi kita pun ada yang elok, ada yang keji juga. Tapi kita serah bulat-bulat kepada syarak. Jadi ganti tepat akal dalam Mu'tazilah dengan kata syarak. Maknanya kalau bahasa Arab, kalau nak tulis al-hasanu ma hassanahu syar'u. Beza sikit. Al-hasanu ma hassanahu asy-syar'u. Yang Mu'tazilah al-aqlu kan. Yang kita al-hasanu ma hassanahu asy-syar'u. Al-hasanu maksudnya al-hasanu perkara yang elok, ma hassanahu syar'u, barang yang mengelokkan dia oleh syarak. Maknanya barang yang menghukum kata elok oleh syarak. Mana benda elok di sisi kita, kalau orang tanya apa ke benda yang baik, benda yang elok, benda yang sesuai, apa
apa benda manakah dikatakan benda elok, benda baik? Ialah benda yang syarak kata elok, eloklah. Satu lagi al-qabihu. Di sini kita al-qabihu ma qabbahahu asy-syar'u. Ma qabbahahu asy-syar'u. Mana al-qabihu perkara yang keji, perkara yang jahat tu ialah ma qabbahahu asy-syar'u, barang yang menghukum keji oleh syarak. Jadi kita tidak ada habuan bagi akal. Tengok tu Asy'ari kata begitu kan. Asy'ari kata begitu, Maturidi pun kata begitu, lain pada bab makrifah, sama Maturidi. Asy'ari pun kata begitu, lain pada Maturidi pun kata begitu juga. Cumanya Maturidi dia istisna satu masalah makrifah, ini akal. Jadi maknanya di sisi kitanya benda baik, benda jahat, benda elok, benda keji itu terpulang kepada keputusan syarak. Syarak kata elok, eloklah. Syarak kata keji, kejilah. Lepas tu kita nak tahu di mana pulaknya. Sebab syarak ni bukan kita. Kalau Mu'tazilah tak apalah. Dia katanya akal mengelakkan, menkejikan, akal ada bersama dengan kita. Kan? Mu'tazilah dia kata akal membuat keputusan keji elok. Maka akal bersama dengan kita, kita boleh tahulah sebab kita ada akal. Tapi kalau mengikut ahli sunnah, dia katanya elok keji ni ikut keputusan syarak. Syarak kata keji, kejilah perkara itu. Syarak kata elok, eloklah perkara itu. Walaupun berlawanan dengan pandangan akal kita sekalipun. Seperti apa dia? Sembelih binatang yang halal makan. Nak makan ayam kena sembelih, nak makan daging lembu kena sembelih lembu. Begitu ya. Nak apa dia? Telur, kura-kura, keji ke jahat, keji ke elok. Telur kura-kura, telur piung. Maksud benda tu, benda keji ke benda jahat. Maka jadi di sisi kita ahli sunnah wal jamaah, syarak yang membuat keputusan kan, elok keji itu baik jahat, sesuai tak sesuai, syarak yang buat keputusan. Maka macam mana kita nak tahu pula? Sebab syarak bukan di kita, daripada Allah, daripada Nabi Muhammad. Maka kita tahunya begini, setiap-tiap ahallallahu tayyibat wa yuharrim al-khaba'is. Apa dia ayat tu? Yuhillu at-tayyibat wa yuharrimu al-khaba'is. Kalau tak salahnya begitu. Maknanya Allah Ta'ala menghalalkan kalau bab makanan, Allah Ta'ala menghalalkan benda baik dan Allah Ta'ala mengharamkan benda keji. Itu dalam bab makanan. Lagi pulanya, benda baik, kita nak tahu kata benda baik, benda elok, tahunya Allah Ta'ala tidak larang, bahkan harus atanya disuruh buat. Jadi maknanya, setiap-tiap perkara yang Allah Ta'ala suruh wajib, suruh sunat tu benda baik ke semua. Setiap perkara yang Allah Ta'ala larang makruh, larang haram, ialah benda keji, benda jahat. Kita tahu di situ lah. Sebab kita ni, akal kita tak boleh nak guna untuk buat keputusan. Kita ni, akal kita tak boleh nak guna akal kita untuk nak buat keputusan kata itu elok, ini keji, itu baik, itu jahat, ini jahat. Tak boleh nak buat keputusan. Yang buat putusan tu siapa? Syarak. Hanya nak faham keputusan syarak kena ada akal. Begitu saja. Yang membuat keputusan tu siapa? Elok keji? Syarak. Kemudian apa faedah kita ada akal pula? Maka kita gunakanlah akal kita untuk nak faham keputusan syarak kata itu keji, ini jahat. Itu sebab tu dia katanya syarat Asy'ari kata syarat kena ada akal.
Asy'ariyah kata syarat kena ada akal. Jadi akal kita guna waktu mana? Waktu nak fahamkan keputusan syarak kata elok ke keji. Lepas tu benda elok, benda elok tu kita katanya, benda elok tu terbagi kepada tiga lah. Ialah benda wajib, benda sunat, benda harus. Kita katanya, benda harus. Maknanya sebut kata elok ni bukan keji. Kemudian benda yang dilarang adalah benda keji, benda jahat. Kita tahu di situ, pedoman kitanya di situ. Benda ni syarak kata elok. Tahu di mana? Dia suruh. Dia suruh, dia tak larang. Benda ni adalah benda keji. Tahu di mana pedomannya? Mana pedomannya? Pedomannya ialah syarak larang. Begitu. Di sekitarnya begitu. Maka pulang kepada katanya, kalau bab makanan, kura-kura tu keji ke baik? Dalam bab makanan. Kura-kura, diri kura-kura itu keji. Kan? Diri kura-kura itu keji. Sebab tu dilarangkan makan. Adapun telur dia, bukan benda keji. Tahu di mana? Sebab Allah Ta'ala menghalalkan. Sebab Allah Ta'ala menghalalkan. Allah Ta'ala tidak mengharamkan benda baik. Allah Ta'ala mengharamkan benda keji, benda jahat saja. Begitulah. Jadi maknanya, kalau kita kira dengan akal, kura-kura tu keji, maka telur dia pun demikian jugalah. Sebab akan jadi anak kura, telur. Tapi tidak. Sebab tu kalau kita kira dengan akal, banyak benda, solat jangan sujud. Kalau kita kira dengan akal, kita solat jangan sujud. Eloknya tak sujud. Ni kalau kira dengan akal. Kalau kita solat, eloknya tak sujud. Kenapa tak sujud? Sebab anggota yang mulia ialah muka, macam mana nak letak tempat pijakan kaki? Macam mana nak letak pada tempat pijakan kaki? Kalau kira dengan akal, tak comel lah begitunya. Muka benda yang mulia, letak pada tempat pijakan kaki. Seperti orang dulu dia cakap, bunga mawar pocok di atas tahi lembu. Tak sesuai gitu kan. Kalau kira dengan akal. Kalau kira dengan akal, kita solat jangan sujud. Nak kepada tak sujud lah. Sebab letak muka yang anggota yang mulia di tempat pijakan kaki. Tempat pijakan kaki itu lantai lah. Itu tempat ina kan. Ina. Kalau nak banding macam kita ambil bunga mawar. Ambil bunga mawar, cocok pada letak di tahi lembu masalah. Tak sesuai buat begitu. Dia kena bunga mawar yang bau harum, yang comel itu kena letak dalam bekas yang comel-comel bekas dalam bilik. Bilik tetamu yang comel. Itu sesuai dengan dia kan. Begitu. Jadi tetapi masalah sujud semayang kena sujud syarak suruh kita sujud kan. Syarak suruh kita sujud. Letak anggota 7 di atas lantai. Maka syarak tidak suruh melakukan benda yang baik. Kan? Syarak sebab dah kata tadi pedomannya suruhan dan larangan. Pedoman kitanya sebab kita tak boleh nak tahu katanya benda ni baik keji. Pedomannya nak tahu benda ni baik ke jahat. Elok ke keji, pedomannya ialah larangan syarak dan suruhan syarak. Maka kalau baik syarak suruh, syarak tak larang, syarak suruh, setengah tu dia tak larang, walaupun tak suruh, tapi dia tak larang, setengah perkara tu dia suruh pula. Maka adalah benda tu benda baik. Maka kita solat syarak suruh ke tidak, kita sujud letak anggota yang 7 atas lantai? Jawabnya disuruh. Disuruh. Maka menunjuk kata sujud ni adalah perkara yang elok pada syarak. Yang elok pada syarak.
Sebab kenapa boleh kata elok pada syarak? Ketika itulah sebab tu katanya sujud ni perkara yang elok pada syarak, sebab tu Allah Ta'ala sangat suka, sebab tu berdoa pada masa sujud istijab doa. Kelakuan yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Begitu. Maka kembali kepada masalah sembelihkan binatang yang kita nak makan. Nak tanya, sembelih lembu wajib ke tidak? Sembelih lembu wajib ke tidak? Biasanya setengah orang jawab tak harus. Harus ya. Setengah kata wajib. Tak bila. Ada setengah kata wajib, setengah katanya harus. Gini. Kita kalau katanya haruslah nak sembelih pun boleh, tak nak sembelih pun boleh kalau kita bela lembu kan. Kalau tilik begitu, lembu yang kita bela tu, kita nak sembelih makan pun harus, tak nak sembelih makan pun harus. Tetapi kalau kita nak makan daging lembu yang kita pelihara itu, yang milik kita itu, mesti kena wajib kena sembelih. Tu tempat tu katanya sembelih lembu harus ke wajib? Kalau biasanya, kalau biasanya maknanya lembu yang kita bela tu kita nak sembelih makan pun boleh, kita tak nak sembelih pun boleh, harus ya. Tetapi kalau kita nak makan wajib kena sembelih. Maknanya sembelih itu disuruh oleh syarak. Suruhan syarak menunjuk kata alamat kata benda itu benda elok. Kan? Kalau begitu mana sembelih lembu tu pada syarak ialah sembelih lembu ketika kita nak makan daging dia adalah perkara yang elok. Walaupun akal tu nampak kesian kan. Gelepar dia, mengalir darah dia. Kesian lah kalau kita dengan akal tak nak sembelih lah. Sebab tak comel kan. Kalau kita dengan akal. Tapi syarak kata kena sembelih macam mana pun. Kalau tidak kau tak boleh makan lembu tu. Kalau tidak kau tak boleh makan daging lembu itu. Kalau begitu sembelih lembu ketika kita nak makan daging dia adalah perkara yang elok di sisi syarak. Maka kita tak ambil, tidak mendulu, kita tidak ikut akal, kita ikut keputusan syarak. Syarak kata elok, buat. Begitu. Jadi pendekatannya di si Mu'tazilah, al-hasanu ma hassanahu al-aqlu, al-qabihu ma qabbahahu al-aqlu. Mana keji elok itu keputusannya akal. Maksudnya begitu. Tapi kita ahli sunnah wal jamaah, al-hasanu ma hassanahu syar'u, al-qabihu ma qabbahahu asy-syar'u. Jadi perkara-perkara ni elok baik, elok keji, elok keji, baik jahat ialah keputusan daripada syarak. Keputusan daripada syarak. Akal kita buat apa? Untuk nak faham keputusan itu saja. Itulah kesimpulannya. Kemudian katanya dan kata musannif an ya'rifa, dalam matan Ummul Barahin katanya apa dia? Matan dia wa yajibu apa dia? Wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an an ya'rifa ma yajibu. Maknanya wajib atas tiap-tiap mukallaf pada syarak, sebab syarak an ya'rifa, bahawa mengetahui ia mukallaf ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza, mengetahui, wajib oleh mengetahui barang yang wajib bagi Allah Ta'ala, wa ma yastahilu wa ma yajuzu, barang yang mustahil pun kena tahu, barang yang harus pun kena tahu. Di sini dia katanya dan kata musannif an ya'rifa, bahawa ketahui, telah terdulu, telah sebut dah dulu, telah nyata dah dulu, bahawa kaul yang tahqiq, kaul yang tahqiq, kaul yang tahqiq. Apa makna kaul tahqiq? Kaul yang maknanya kaul ni pendapat bagi ulama, perkataan ulama.
sikit nak bagi faham kaul. Kaul ni bukan makna golongan. Kalau makna golongan kaum dengan mim. Kalau kaum dengan mim tu itu makna golongan. Ini kaul makna perkataan. Lepas tu mana perkataan siapa? Perkataan ulama. Lepas tu nanti orang kata, kenapa tak ambil perkataan Allah? Gini. Kaul sebut kata dalam mana-mana bidang sekalipun, kalau sebut kata kaul dalam belajar ilmu syarak ni lah, fiqh tafsir ke, dalam mazhab fiqh, dalam fiqh, dalam usuluddin pun, kalau kata kaul ialah kaul bagi ulama. Mana ini satu pendapat bagi ulama. Lepas tu ulama mana yang nak keluarkan pendapat tu ialah ulama yang mujtahid. Ulama yang mujtahid. Ulama yang mujtahid, dia keluarkan kataan dia daripada berdalil dengan ayat-ayat Quran, daripada istinbat dengan ayat Quran dan hadis. Jadi maknanya bukan saja-saja kata tu bukan. Asal daripada ulama mujtahid, mereka istinbatkan makna dia, mengistinbatkan hukum dengan daripada Quran dan hadis. Maka jadi kaul. Ini kata kaul Imam Syafi'i kalau dalam kitab fiqh ni. Ini kaul Maliki. Itu maknanya pendapatan dia yang dia dapat istinbat, dapat keluarkan daripada kajian Quran dan hadis. Dia kaji pada ayat Quran, kaji daripada hadis, keluarlah satu pendapat. Maka satu pendapat itulah dikatakan kaul. Maka tak dapat tidak kena ada dalil. Maka kaul yang tahqiq ni maknanya menyabitkan suatu perkara dengan dalil. Menyabitkan suatu pendapat dengan dalil. Dia kata begini, ini dalil. Begini, hukumnya begini, dalilnya begini. Maknanya serta menyebutkan dalil. Ada hukum, ada dalil. Ada sebutkan hukum, ada nyatakan dalil. Itu panggil kaul yang tahqiq. Kaul yang tahqiq. Sebab tu dipanggil ulama muhaqqiqin, mana ulama yang mampu sebutkan masalah serta boleh mendatangkan dalil, panggil muhaqqiqin. Dia tinggi pada tahqiq, tadqiq. Satu lagi tadqiq, mudaqqiqin. Tadqiq maknanya mendatangkan suatu hukum, suatu masalah serta dalil dan dalil bagi dalil. Tu tinggi lagi. Dalil bagi dalil. Itu panggil tadqiq. Sini kaul yang tahqiq. Begitulah lebih kurang dia. Itu pengertian makna istilah. Dan telah terdulu bahasa kaul yang tahqiq, bahawa makrifah itu makrifah dan ilmu itu bersamaan keduanya. Tapi di sini dalil dianya dalil pada lughah ni. Ini makna dua. Makrifah dan ilmu. Makrifah tahu, ilmu pun tahu. Makrifah mana tahu, ilmu pun mana tahu. Dua-dua kalimah ini bersamaan keduanya. Bersamaan keduanya. Apa makna bersamaan keduanya? Artinya satu makna keduanya. Satu makna, satu pengertian. Cumanya boleh nak guna makrifah, boleh nak kata ilmu. Cumanya dia tasrif lah ni, makrifah masdar. Kalau nisbah bagi orang belajar ilmu saraf, makrifah dan ilmu adalah masdar. Kita tasrif lah, ma'arafa ya'rifu ma'rifatan fahuwa 'arifun wa dhaka ma'rufun. Kalau alima ya'lamu ilman fahuwa 'alimun wa dhaka ma'lumun. Lepas tu fi'il amad dia i'lam.
Nah, kalau ma'rifah fi'il amal dia i'rif gitu. Makna sama. Bersamaan. Nak bagi contoh berbeza. Nak bagi contoh berbeza, kita ada dengar katanya, ada pernah dengar ke tidak, wa'dun dengan wa'id. Wa'dun, wa'id. Nah, wa'dun maknanya janji. Wa'id pun makna janji. Wa'dun makna janji. Wa'id makna janji. Seperti kata Allah Ta'ala janji nak balaskan amalan manusia. Baik-baik dibalas, jahat-jahat dibalas. Allah Ta'ala janji membalaskan amalan manusia yang mana mereka buat pada dunia. Baik dibalas baik, jahat dibalas baik. Janji. Janji, maka kalau wa'dun, janji nak buat benda baik, dia panggil wa'dun. Kalau wa'id, janji nak buat benda jahat, benda tak elok, maka janji nak bagi syurga, makna janji nak buat benda baik. Janji nak masuk neraka, orang kafir, janji nak buat benda jahat, kan? Benda jahat. Begitu. Maka kalau janji nak buat baik, panggil wa'dun. Janji nak buat jahat, benda dia panggil wa'id. Jadi mana wa'dun dengan wa'id, adakah bersamaan keduanya? Tidak bersamaan. Begitu. Tapi wa'dun dengan wa'idun, humbi itu sama. Kepala tu sama. Apa? Janji-janji. Janji. Tapi ujung tak sama. Janji baik, janji nak buat baik, yang tu janji nak buat jahat. Jadi mana tidak bersamaan. Tu nak bagi nampak kata ada setengah kelima tu, apa dia? Tidak bersamaan. Adapun di sini, makrifah dan ilmu mengikut kaum yang tahqiqnya bersamaan keduanya, mana satu makna. Kalau gitu kita nak panggil orang arif pun boleh, nak panggil orang alim pun boleh. Nak kata makrifah pun boleh, nak kata ilmun pun boleh. Maka apa maksud dengan kata matan di sini? Wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an an ya'rifa wajib, wa yajibu ala kulli mukallafin, wajib atas sekalian mukallaf syar'an an ya'rifa, bahawa tahu, boleh kata begitu kan, bahawa kenal, tahu dengan kenal ni samalah. Tapi biasanya kita jumpa makrifah mana kenal, alimah mana tahu. Mengikutkan tahqiq, kenal dengan tahu satu makna. Begitu kan. Tapi kalau kita ni tahu, kenal, begitu. Lepas tu dia satu lagi kalau nak masuk, pandai buat. Kau tahu cara masak nasi? Tahu cara. Pandai ke tidak masak nasi? Kau pandai ke tidak masak nasi? Kau tahu cara ke? Pandai, tahu, berkurang. Kemudian, ya'rifa mengetahui itu apa maksud? Kata wajib di atas kita orang mukallaf mengetahui, kenal, dikanati dengan tahu, kenal, ketahui di situ ialah iaitu dan iaitu satu makna lah. Makna yang satu, jazam. Jazam yakni keputusan hati. Keputusan yang kemas. Keputusan hati, keputusan yang kejap, tidak taradud sama sekali. Tengok. Nak bagi nampak jazam. Nak tahu kata jazam tak jazam? Nak tanya. Sekarang siang ke malam? Cuba jawab. Jam sekarang, masa waktu sekarang, siang ke malam? Siang. Jawabnya? Siang. Jazam ke tidak kau kata siang tadi? Jazam ke tidak kata siang tadi? Tu mana jazam ke tidak tu?
Tengok jam pukul 10 nak masuk pukul 11. Tengok jam pukul 10 pagi nak masuk pukul 11 pagi. Maka memanglah jazam katanya waktu sekarang adalah waktu siang. Jazam ke tidak? Tu nak bagi nampak kata jazam. Jazam mana keputusan hati, kehukuman hati yang putus. Sebab jazam mana qat'un, mana putus. Bukan potong. Mana putus, maknanya tidak taraddud. Kalau kita duduk dalam gua, maksudnya kita duduk dalam gua, apa tu jam tidak ada, kalau orang tanya, sekarang siang ke malam? Dia jawab, barangkali siang sekarang. Duduk dalam gua yang tutup pintunya, tak tahu malam siang. Dia katanya, kalau kira hisapan saya, sekarang waktu siang. Kalau mengikut hisapan saya, hisap jam saya, sekarang waktu siang. Sebab dia tak ada jam. Dalam gua gelap. Maka itu tidak jazam, boleh jadi salah. Ini jazam maknanya putusan yang kemas, yang putus. Keputusan hati yang putus. Tidak ada taraddud sertanya. Jazam yang muafakat, yang kebetulan, tidak menyalahi. Yang muafakat, yang berkebetulan, yang tidak menyalahi. Yang muafakat bagi yang sebenar. Bagi yang sebenar, kita panggil waqi'. Di kanaki yang sebenar, setengah katanya pengetahuan Allah. Ma fi ilmillah, benda yang Tuhan tahu. Mana jazam yang putus, yang muafakat bagi yang sebenar, muafakat kebetulan dengan yang sebenar. Yang sebenar, contohnya yang sebenar, kalau kita nak tahu katanya setengah ulama tafsir mana yang sebenar itu, mana yang diketahui oleh Allah. Tengok. Kita katanya tepatan kita sekarangnya, yang sebenarnya, tepatan kita sekarang, waktu yang sebenarnya di tempatan kita sekarangnya ialah siang kan. Siang, sebelah pagi. Itu waktu yang sebenar yang pada tempatan kita sekarang. Siang hari, sebelah pagi. Maka keputusan kita tadi, jazam kita tadi betul dengan yang sebenar. Itu mana tak salah. Kalau putusan yang kemas tetapi tidak muafakat, tidak bertentang dengan yang sebenar, maka itu dia panggil jahil murakab. Seperti jazam oleh orang Nasara, orang Nasrani, orang Kristian, katanya Allah Ta'ala, Tuhan itu ada 3. Jadi keputusan dia kata Tuhan ada 3, tak betul dengan yang sebenar. Sebab yang sebenarnya 1. Begitu. Lepas tu kita nak tahu di mana yang sebenar, ialah benda yang Allah Ta'ala. Perkara yang betul dengan ketahuan Allah Ta'ala. Panggil waqi', muafakat dengan waqi' di perkara. Jazam itu daripada dalil. Mana jazam kita tu kemas, kejap. Sana itu keputusan kita yang kejap, yang betul dengan waqi', dengan yang sebenar. Itu hasil daripada kita berdalil. Daripada dalil, ini hasil. Jazam itu jazam yang hasil daripada dalil. Maknanya kita berdalil. Bukan jazam yang hasil daripada dengar orang cerita. Dia begini. Masalah kalau orang cerita pun boleh jadi kita jazam ke tidak? Boleh jadi kita jazam juga. Contohnya orang zaman dulu, belum ada kamera tu, dia katanya kat Mekah ada Kaabah, contohnya. Kat Mekah ada Kaabah, tapi dia tak ambil gambar bagi kita tengok pun. Tapi
10 orang balik daripada Mekah, cerita kata Kaabah besar. Kat satu bucu tu ada Hajarul Aswad. Dia ada cerita begitu. Kaabah ni 4 persegi. Besar, tinggi. Lepas tu ada di satu bucu tu, satu bucu tu ada Hajarul Aswad. Kan? Diselimut dengan kain hitam. 10 orang balik pada Mekah, cerita macam tu. 10 orang balik, 100 orang balik pada Mekah, cerita macam tu lah. Maka, kita tengok dengan mata sendiri ke? Kita orang tak pernah pergi ke Mekah. Tapi boleh kita jazam ke tidak, kata Kaabah tu begitu-begitu-begitu. Ada kat Mekah tu satu Kaabah. Ada Kaabah simpaknya begitu-begitu. Boleh kita jazam buat putusan ke tidak? Boleh tahu dengan secara jazam ke tidak? Boleh, boleh. Sebab ramai orang cerita begitu, tak bohong sama sekali. Tetapi jazam kita katanya, kita pun jazam katanya kita ni kalau walaupun tak pernah dengar, tak pernah tengok dengan mata, kita boleh cerita kau Kaabah ni 4 persegi, ada satu bucu tu, ada Hajarul Aswad, diselimut dengan kain hitam. Boleh kita cerita kau orang? Boleh. Kita jazam, tapi jazam kita bukan kita berdalil, bukan kita tengok dengan mata, bukan kita dengar orang cerita. Maka di sini tak nak begitu. Maka di sini tak nak begitu. Nak jazam tu datang daripada dalil. Walaupun tak pernah dengar orang cerita sekalipun. Walaupun tak pernah dengar orang cerita, orang bagi tahu kepada kita sekalipun, tetapi kita boleh tahu juga dengan secara kita berdalil. Boleh kita jazam juga dengan secara berdalil. Tak nanti ada orang cerita. Kita boleh tahu sendiri dengan secara kita berdalil. Begitulah. Itu dia katanya matan, katanya wajibu an ya'rifa, bahawa kenal. Kenal tu makna apa? Makna jazam yang muafakat bagi yang sebenar daripada dalil. Begitulah. Kita habis di situ, maka untuk hari ini kita akhir pada kata akhir di situ, insyaAllah kita sambung pada kata maka makna jazam itu pegangan yang yakin. Kita akhir di situ. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuha